Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan satu tajuk, iaitu Ihda al-Khulafa ar-Rashidin, iaitu zaman pemerintahan Khulafa ar-Rashidin, yang dipetik daripada subjek Usuluddin bab sirah tingkatan 3. Okey. Ta'riful Ihda Khulafa ar-Rashidin, iaitu definisi zaman Khulafa ar-Rashidin. Humul khulafa'ul arba'ah al-awailul ladzi tu'akibu ala imra'atil muslimin ba'da wafatin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu mereka ialah 4 orang khalifah ataupun 4 orang pemerintah yang awal yang dilantik untuk memimpin umat Islam selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahum Abu Bakrin As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Talib, iaitu mereka ialah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Talib. Tarajim al-Khulafa ar-Rashidin, biodata Khulafa ar-Rashidin. Kita akan berkenalan dengan setiap orang daripada 4 khalifah ini. Yang pertama, Abu Bakrin As-Siddiq. Ta'rifu bihi, pengenalan tentang Abu Bakar ni. Ismuhu Abdullah bin Abi Quhafah Utsman bin Amir bin Amru bin Ka'ab, iaitu nama penuh Abu Bakar As-Siddiq. Laqabuhu, gelaran dia, Al-Atiq, iaitu bebas dari api neraka. Dan As-Siddiq badara ila tasdiqur rasul fi qissati Lailatul Isra, dan dia diberi gelaran As-Siddiq kerana membenarkan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada kisah Isra dan Mi'raj. Mauliduhu, tarikh lahir, wulida bi Makkah, dilahirkan di Makkah. Ba'da amil fil bi'amaini wa syahrin, iaitu 2 tahun beberapa bulan selepas peristiwa serangan tentera bergajah di Mekah. Sifatuhu al-iffah, iaitu menjaga marwah. Zahidan, zuhud. Mutawadi'an, rendah diri. Karimun, bermurah hati. Kasirul ata', dan suka membantu. Wazifatuhu, tugas-tugas beliau. Awwalu man aslam minar rijal, iaitu orang lelaki pertama yang memeluk Islam. Wa aslama bida'watihi Utsman wa Zubair wal Abdurrahman, dan di dalam dakwahnya telah memeluk Islam beberapa orang, iaitu Utsman, Zubair dan Abdurrahman bin Auf. Tauliyatul khilafah, dilantik sebagai khalifah. Tawalla ba'da wafatir rasul, dilantik selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baya'a al-ansar wal muhajirun Aba Bakrin fi Saqifah Bani Sa'adah, iaitu telah membai'ah golongan Ansar dan Muhajirin setelah mereka bermesyuarat di bangunan Bani Sa'adah. Yuqallabu bi khalifati Rasulillah, dan dia digelar sebagai
pengganti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahdul khilafah, tempoh pemerintahan, tawalla fi maddati sanatani wa salasatu ashhurin, menjadi khalifah dalam tempoh 2 tahun 3 bulan, iaitu bermula pada 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijrah dan berakhir pada 22 Jamadil Akhir tahun ke-13 Hijrah. Islahatuhu, pembaharuan yang dibuat oleh Abu Bakar. Yang pertama, ta'yinul wulad wal qudah, iaitu melantik gubernur dan hakim. Yang kedua, al-qada 'alal murtaddin wa harakati tanabbu'i wa mani'i az-zakah. Yang kedua, menghapuskan golongan murtad dan memerangi golongan yang enggan membayar zakat. Yang ketiga, jami'ul Quran fi mashafin wahidin, iaitu mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Yang keempat, al-futuhat al-islamiyah Asyam al-Iraq, perluasan kuasa negara Islam iaitu di Syam dan Iraq. Okey, kemudian Umar bin Al-Khattab, ta'rifu bihi, khalifah yang kedua Umar Al-Khattab. Ismuhu, nama beliau ialah Umar bin Al-Khattab bin Nufail. Laqabuhu, gelaran yang diberikan oleh beliau kepada beliau ialah Al-Faruq, li'annahu farqa bainal haqqi wal batil, iaitu dapat membezakan yang benar dan yang salah. Mauliduhu, tarikh lahir, wulida fi amin 14 qabla al-hijrah, dilahirkan pada 40 tahun sebelum hijrah. Sifatuhu, sifatnya, ahada abtali Quraisyin fil jahiliyah, iaitu seorang pahlawan, salah seorang pahlawan Quraisy pada zaman jahiliyah. Muhabus syakhsiyah, peribadi yang hebat. Yudafi'u an ibadatil asnam, iaitu salah seorang yang kuat mempertahankan berhala pada zaman jahiliyahnya. Wazifatuhu, dan tugasnya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatma'u fi islamihi wa yad'u fastajaballah, iaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin Sayyidina Umar ini memeluk Islam dan berdoa, kemudian doa itu dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Sayyidina Umar pun memeluk Islam di tangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tauliyatul khilafah, perlantikan sebagai khalifah. Tawalla Umaru al-khilafah bi istikhlafi Abi Bakrin as-Siddiq li'annahu marida qabla wafatihi 25 yauman, iaitu dilantik sendiri oleh Abu Bakar as-Siddiq kerana beliau sakit, iaitu pada 15 hari sebelum kewafatan Sayyidina Umar. Ahida Abu Bakrin bil amri min ba'dihi ila Umar bin Al-Khattab, dan perjanjian Abu Bakar selepas Sayyidina Abu Bakar tugas khalifah,
diberikan kepada Saidina Umar. Istisharu Abi Bakrin Siddiq bi ikhtiyari Umar nafara min fudala'is sahabah. Keputusan itu dibuat setelah Abu Bakar berunding dan meminta pandangan daripada sekumpulan sahabat. Kataba Utsmanul ahdi wa yaqra'u amamal muslimin. Dan Saidina Umar memerintahkan supaya Saidina Utsman menulis surat perjanjian ataupun surat pelantikan wa yaqra'u amamal muslimin, dan dibaca di hadapan orang-orang Islam pada waktu tersebut. Sababuhu lianna Umar bin Al-Khattab ma'ruf bi salabatid dinihi wa amanatihi. Sebab pelantikan Umar ialah kerana Umar seorang yang teguh dalam ajaran agama dan mempunyai sifat amanah yang hebat. Ahdul khilafah, zaman kekhalifahan Umar, tempoh pemerintahan Umar, iaitu berlangsung selama 10 tahun 6 bulan, bermula daripada 23 Jamadil Akhir tahun ke-13 Hijrah sehingga 26 Zulhijjah pada tahun 23 Hijrah. Islahatuhu, pembaharuan yang dibuat oleh Saidina Umar ialah fattaha Syam kullaha wal Iraq wa Faris wa Misr wal Quds. Beliau membuka negara Syam keseluruhannya, kemudian membuka negara Iraq, Parsi, Mesir dan Quds, iaitu Palestin. Yang kedua, insya'ud dawawin, diwanul ata wa diwanul jund, menubuhkan jabatan, dua jabatan, iaitu jabatan kebajikan dan ketenteraan. Yang ketiga, tartibul barid, menyusun perkhidmatan surat menyurat. Pada zaman Saidina Umar ni wujudnya perkhidmatan pos, mungkin insya'a habsin khasin bil muttahimin, penubuhan tempat tahanan khas, iaitu penjara. Dan yang terakhir, ijadut takwim al-hijri ibtada'a min syahri Muharram al-mu'arrikhu min al-hijratur rasul min Makkah ila al-Madinah, iaitu mewujudkan takwim hijrah yang dimulai dengan bulan Muharram, berdasarkan kepada hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Makkah ke Madinah. Okey, kita teruskan lagi dengan khalifah yang ketiga, iaitu Utsman bin Affan. Ismuhu, nama penuh beliau ialah Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah. Laqabahu, gelaran bagi beliau ialah Zunurain, li'annahu tazawwaju Ruqayyah wa Ummul Kalsum bintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dinamakan dengan Zunurain? Kerana beliau telah mengahwini dua orang daripada puteri baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Mauliduhu, tarikh lahir beliau, wulida bit Taif ba'da amil fil bisattata sinin, iaitu dilahirkan di Taif selepas
tahun gajah 6 tahun pada tahun 576 Masihi. Sifatuhu ansabu wa a'lamu Quraisyin li Quraish wa syadidul haya. Beliau berketurunan Quraisy dan tahu baik buruk kaum Quraisy. Wa syadidul haya, dan Sayyidina Uthman ni adalah seorang yang sangat pemalu. Wazifatuhu, tugasnya, aslama bida'wati Abi Bakrin Siddiq lahu, memeluk Islam hasil dakwah Abu Bakar As-Siddiq kepadanya. Wahidun kitabul wahyi, beliau merupakan seorang penulis wahyu, iaitu penulis Al-Quranul Karim. Wa syahida bai'atir ridwan, dan memainkan peranan penting dalam bai'ah ridwan. Washtara bi'rar Raumah, iaitu beliau membeli sebuah telaga untuk kegunaan umat Islam. Tauliyatul khilafah, perlantikan Sayyidina Uthman sebagai khalifah. Tawalla Uthman al-khilafah bitariqil intikhab, Uthman mengambil alih jawatan sebagai khalifah dengan cara pemilihan. Haddada Umar bin al-Khattab asyura fi sittata rijali minas sahabah. Berdasarkan pemilihan dibuat berdasarkan majlis syura yang terdiri daripada 6 sahabat yang dipilih oleh Sayyidina Umar. Mereka itu ialah Ali bin Abi Talib, Uthman bin Affan, Abdul Rahman bin Auf, Sa'id bin Al-Waqqas, Az-Zubair bin Awam, dan Talhah bin Ubaidillah. Jara al-inkhitabat bisalasati ayyam muraqabatu sahabi al-Miqdad bin Aswab wa Abi Talhah bil al-Ansari, iaitu Umar memberi tempoh 3 hari untuk membuat keputusan dan diawasi oleh 2 orang sahabat, iaitu Miqdad bin Aswad dan Abi Talhah bin Al-Ansari. Mu'zamul muslimin yushiruna bi Uthman bin Affan wa minhum Ali bin Abi Talib. Sebahagian orang Islam menyokong Uthman dan sebagai khalifah, dan setengah yang lain menyokong Sayyidina Ali. Akhiran ba'da salatus subhi baya'a al-muslimun Uthman bin Affan. Pada akhirnya, selepas solat subuh pada hari yang sepatutnya mereka membai'ah, membuat keputusan untuk membai'ah, baya'al muslimun, maka orang Islam telah membai'ah Sayyidina Uthman. Maka terlantiklah Sayyidina Uthman sebagai khalifah yang ketiga. Ahdul Khalafah, tempoh pemerintahan Sayyidina Uthman berlangsung selama 12 tahun, iaitu bermula pada 3 Muharram tahun 23 Hijrah sehingga 24 Zulhijjah tahun 35 Hijrah. Islahatuhu, pembaharuan yang dibuat pada zaman pemerintahan Sayyidina Uthman ialah jam'ul Quran wa farraqaha fil amsar. Yang pertama, mengumpul Al-Quran di suatu tempat. Lebih tepat lagi, beliau mengumpulkan Al-Quran pada suatu tempat dan dalam bahasa Arab supaya tidak timbul kekeliruan ataupun peralihan bahasa dalam Al-Quran.
Yang kedua tu si'atun lil Masjidil Haram wal Masjidin Nabawi. Pada zaman Khalifah Uthman juga beliau telah meluaskan kawasan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Yang ketiga, ittikhazu daru lil qada fil Islam, mewujudkan badan kehakiman di dalam Islam. Yang keempat tu si'atud daulah al-Islamiyah Armenia, Sistani dan Kubrus, meluaskan negara Islam seperti Armenia, Sijistan dan Kyprus. Harap betul lah cara sebut tu ya. Dan yang terakhir, insya'ul awwali astulil islami himayatun min hajamatil al-Barzantin, iaitu menubuhkan tentera laut, iaitu untuk melindungi daripada serangan Byzantine. Okey, kemudian kita berkenalan dengan khalifah yang keempat, iaitu Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ta'rifu bihi, biodata tentang diri beliau, pengenalan beliau ialah ismuhu Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Nama penuh beliau Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Sekiranya kita perhatikan daripada susu galur Sayyidina Ali ni hampir sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak peliklah kerana mereka adalah sepupu. Mauliduhu, tarikh lahir, wulida qabla al-bi'sah bi 10 sinina fi jawfil Ka'bah. Sayyidina Ali ni dilahirkan di dalam Kaabah 10 tahun sebelum Nabi Muhammad menjadi Rasul. Wazifatuhu awwala man aslam minas sibyan. Tugas beliau ataupun keistimewaan beliau ialah awwalu man aslama minas sibyan, kanak-kanak yang pertama yang memeluk Islam. Syaraka fi kulli ghazawatir Rasul adan ghazwatut Tabuk. Beliau telah menyertai semua peperangan Rasulullah kecuali perang Tabuk. Ahadu kutabil wahyi, beliau juga merupakan seorang penulis Al-Quran. Ahadun min sufara'in nabi wa wazara'atihi. Sayyidina Ali juga merupakan salah seorang duta penting Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menteri-menterinya. Tauliyatul khilafah, pelantikan Sayyidina Ali sebagai khalifah. Tawalla Ali bin Abi Talib al-khilafah ba'da wafati Uthman bin Affan. Dilantik Sayyidina Ali ni sebagai khalifah selepas daripada kewafatan Uthman bin Affan. Mu'zamul muslimin yatslubu minhu an yaliyal khilafah. Kebanyakan orang Islam menyokong Sayyidina Ali sebagai khalifah. Imtana'a Aliyun, tetapi Ali tidak menerima jawatan tersebut illa bimubayyi'ati Zubair wa Talhah, kecuali dengan sokongan bai'ah daripada Zubair dan Talhah. Fa'atal muslimun bihima fabaya'ahu summa baya'uhu, maka orang Islam keseluruhannya membai'ah Sayyidina Ali. Takhallafa an bibai'atihi
Sa'id bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid wa Abdullah bin Umar. Antara yang tidak hadir pada majlis bai'ah ialah Sa'id bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid dan Abdullah bin Umar. Ahdul khilafah, tempoh pemerintahan Sayyidina Uthman berlangsung selama 4 tahun 9 bulan. Islahatuhu, pembaharuan yang dibuat oleh Sayyidina Ali ialah ta'sisul asimatul khilafah al-jadidah al-Kufah, mengasaskan ibu kota khalifah yang baharu iaitu berpusat di Kufah. Muwajahatul khawarij fahzamuhum bin Nahrawan, menghadapi ataupun memerangi golongan khawarij dan mengalahkan mereka di suatu tempat yang bernama Nahrawan. Yang ketiga, insya'u marakizi mutakhassisatin lil khidmatil ammah, menubuhkan pusat khusus untuk perkhidmatan awam. Dan yang keempat, tanzimus syurtah wa tawsi'atu muhami sahibi syurtah, dan menyusun pasukan polis dan memperluaskan tugas polis. Beliau telah melantik polis pada zaman pemerintahan beliau. Awamilul al-hadarati fi ahdil khulafa ar-rasyidin. Okey, setelah habisnya perbincangan tentang 4 orang khalifah, kita teruskan dengan awamilul hadarati fi ahdil khulafa ar-rasyidin. Faktor-faktor lain lahirnya tamadun Islam di zaman pemerintahan Khulafa ar-Rasyidin. Kenapa zaman pemerintahan Khulafa ar-Rasyidin ini sangat berjaya lah. Yang pertama, at-tamassuku bil Quranul Karim wal hukmu bihi, berpegang kepada Al-Quran dan memerintah mengikut lunas Al-Quran. Yang kedua, al-mabadi'ul al-akhlaqiyah kanat asasan fi kulli nazmiha, prinsip akhlak adalah asas utama dalam sistem pemerintahan negara. Yang ketiga, at-tarkizu 'alal mabadi'ul akidah wal amal, memfokuskan kepada asas akidah dan amalan. Yang keempat, insaniyatu naz'ati wal hadfu, kecenderungan dan matlamatnya berasaskan kemanusiaan. Dan yang kelima, al-ibtida'u fi majalatil ilmi wa tatwiruha, menjadi inspirasi dalam bidang ilmu dan menggalakkan perkembangannya. Okay, perbincangan yang terakhir ialah al-ibrah min siyasatil khulafa ar-rasyidin, renungan daripada politik ataupun pemerintahan zaman khulafa ar-rasyidin. Yang pertama, al-khulafa ar-rasyidin ashabir rasul. Khulafa ar-rasyidin merupakan sahabat-sahabat Rasulullah. Yang kedua, Al-Quran was sunnah an-nubuwah huma asasani fi tadbir ad-daulah. Al-Quran dan sunnah menjadi asas dalam pentadbiran mereka. Apa yang boleh kita pelajari daripada tajuk ini ialah Khulafa ar-Rasyidin, mereka ialah pemimpin-pemimpin umat Islam yang dilantik selepas daripada kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Al-Khattab, Uthman bin Affan dan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Dan kenapa mereka ini berjaya? Kerana kesemua mereka adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling akrab dengan baginda. Dan mereka di zaman pemerintahannya memang mengikut apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keseluruhannya dalam sistem pentadbiran negara. Dan yang kedua,
menjadikan tunjang utama dalam pemerintahan itu berasaskan dengan dua perkara, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.